Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, sekali lagi, mantan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador membuat satu kenyataan yang amat mengejutkan, yang mana pengganti Ketua Polis Negara yang baru harus mengambil tindakan tegas ke atas perkara ini. Mari kita ikuti berita seterusnya 2 hari bulan Mei 2021. Saya tak berhasrat untuk kekal lama dalam jawatan ini. Setiap yang bermula pasti akan berakhir, kata Abdul Hamid Bador. Dia yang akan menyerahkan jawatan Ketua Polis Negara kepada timbalannya Sani Abdullah Sani pada Isnin. 2 tahun menarajui pasukan Sang Saka Biru, dan sepanjang tempo itu ada sesuatu yang dia terkilan karena tidak dapat dilaksanakan, yaitu melawat Sabah dan Sarawak bagi menyelesaikan masalah-masalah pasukan di dua negeri ini. Katanya, tiada apa yang hendak saya sesali, tapi hasrat saya adalah untuk ke sana, Sabah dan Sarawak, karena di sana banyak isu yang tidak dapat diselesaikan, antaranya kes perjudian dan persempadanan negara. Sila berikan komen Anda. Katanya lagi, saya tidak dapat pergi ke Sabah dan Sarawak sebab COVID-19. Ini banyak isu di Sarawak, tapi saya mohon maaflah sebab sekiranya saya pergi perlu dengan kuarantin dan macam-macam lagi, katanya. Abdul Hamid berkata sesuatu yang drastik perlu dilakukan di Sarawak dan berharap pucuk pimpinan PDRM selepas ini dapat memberi perhatian terhadap isu integriti, penyeludupan, perjudian dalam talian dan maksiat yang dikatakan banyak berlaku di sana. Memegang jawatan tertinggi pasukan keselamatan negara pada 4 Mei 2019, Abdul Hamid akan menamatkan kontrak perkhidmatannya pada 3 Mei 2021. Sebagai Ketua Polis Negara yang ke-12, Abdul Hamid dilihat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membersihkan maruah pasukan itu dengan memerangi habis-habisan rasuah di dalam pasukan polis. Tidak kira anggota, pegawai kanan maupun pegawai kanan tinggi dalam pasukan pasti tidak akan terlepas daripada diambil tindakan baik secara dalaman atau dihadapkan ke muka pengadilan jika didapati terbabit dalam rasuah, salah laku dan bersekongkol dengan pesalah jenayah. Katanya, pedih rasa dalam hati apabila melihat seorang demi seorang anak buah saya dihadapkan ke mahkamah, katanya. Abdul Hamid juga dikenali sebagai Ketua Polis Negara yang lantang bersuara, menegur warga polis di Raja Malaysia dengan mendedahkan kes-kes anggota dan pegawai yang terlibat dalam masalah integriti, salah guna kuasa dan salah laku serta lain-lain kes jenayah lagi. Kelantangannya dalam mendedahkan berbagai kartel dalam pasukan bagaimanapun mendapat kritikan dan kecaman daripada berbagai pihak termasuk warga PDRM sendiri dan ahli politik yang kurang senang dengan tindakannya dan menyifatkannya sebagai membuka pekung di dada. Antara kejayaan besar polis di bawah kepimpinan Abdul Hamid ialah mematahkan cubaan penyeludupan dan pengedaran dada di Pulau Pinang dengan nilai rampasan terbesar RM2.4 bilion, menggempur sindiket Macau Scam dan judi dalam talian yang turut membongkar penglibatan anggota dan pegawai PDRM sendiri. Berikutan itu, seramai 31 warga PDRM yang dikenal pasti bersekongkol dengan sindiket Macau Scam dan kegiatan perjudian dalam talian itu diambil tindakan, antaranya akan dibuang kerja, penurunan pangkat atau memindahkan mereka ke jawatan yang tidak sensitif dan lain-lain lagi yang difikirkan adil dan setimpal oleh Suruhanjaya Pasukan Polis. Apapun bak, kata Abdul Hamid, setiap yang bermula pasti akan berakhir, dan mulai Selasa 4 Mei ini tugas amanah dan tanggung jawab itu akan digalas oleh Sani sebagai Ketua Polis Negara yang ke-13 untuk terus meningkatkan integriti dan maruah pasukan Sang Saka Biru itu. Jadi saudara dan saudari, begitulah apa yang telah dinyatakan oleh mantan Ketua Polis Negara. Mampukah Ketua Polis yang baru ini menarajui dan membawa pasukan PDRM ini untuk terus mengangkat integriti pasukan polis di Raja Malaysia di mata rakyat khususnya? Jadi saudara dan saudari, pikirkan dan terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.